主所爱的弟兄姐妹们，大家好，好，平安，平安。弟兄姐妹，在这个美丽的上午，我们要带着感恩、赞美进入神的院。我们也在神的面前献上感恩，献上赞美。我们一起来唱全心赞美。全心感谢，全心赞美主你的愿，全心颂赞献上为祭是最纯的果子，在你里面你无华丽喜乐满溢，常常感谢付出祷告盼望在于你，我要全心是的，主耶稣，在你的殿中一日胜过在世上的千日。我们感谢你，让我们今天能够有你的恩典，能够来到这里来敬拜你。我们感谢你，让我们今天能够用我们的歌声来敬拜你。主啊，也求主你的喜乐的灵与我们每一个人同在。求主借着今天你的话语提醒我们，坚固我们，让你的话语常常留在我们的心里，不叫我们得罪你。求主你借着今天传道的传讲讯息，让他能够把你的话语传讲的清楚明白。主啊，我们把今天的聚会、祷告、敬拜、赞美都交在主的手中，求主你带领，蒙你的喜悦。感谢祷告交托，奉主耶稣基督得胜的名求，阿们。阿们。弟兄姐妹，接下来我们一起来唱一首歌，我们大家都能渴望每天都能与我们的主相遇，与我们的主相见。
去一切跟随你。每一天，每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜荣耀你，将我全人献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求神灵更新掌管我一生。每一天渴望与你在爱中相遇，再一次将自己完全的献给你。唯有你是我的喜乐和力量，我甘愿舍去一切跟随你。每一天，每一天渴望与你在爱中相遇，再一次降服在你大能荣耀里。唯有你是我的良人和恩友，我愿意一生敬拜荣耀你。将我全人献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求神灵更新掌管我一生。接近我，吸引我，快跑跟随你，在爱中遇见你。接近我，吸引我，快跑跟随你，荣耀中敬拜你。将我全人，将我全人献上当作活祭，以清洁的心单单侍奉你。愿你旨意成全在我的生命里，求神灵更新掌管我一生。求圣灵更新，求神灵更新掌管我一生。我们要求圣灵更新掌管我们的一生。我们要感谢我们的主，因为他是我们配得敬拜的主。弟兄姐妹，我们现在要预备心来聆听神的话，我们要与神相见，我们要与神亲近，我们要以忠心的跟随我们的主，求主来检查我们的心，我们的生命，忠心跟随他。你检查我生命，查验我的心，测透我灵是否真的
我生命，查验我的心，刺透我灵，是否真的爱你，主耶稣？主你是全能神，你知我一生所行，我到哪里可以躲避你的灵？我已看见你的恩典，在我生命的爱永流不息，我会坚定完成你旨意，你会看见我忠心跟随你，我会坚定完成你旨意，你会看见我忠心跟随你。亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心来听神的话。 Mari saudara, saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们先做一个祷告。 Mari kita terlebih dahulu berdoa. 天父，我们已经预备了要听你的话， Bapa di surga, kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. 我们求主与我们同在， Kami mohon supaya Tuhan beserta dengan kami. 把你两位的使女交托在你的手中。 Kami mau menyerahkan kedua hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. 但愿他们所传讲、所翻译的，能够让弟兄姐妹明白。 Supaya apa yang disampaikan, apa yang diterjemahkan boleh dengan sangat baik dimengerti oleh jemaat sekalian. 我们求主自己祝福这短短的时间。 Kami mohon supaya kiranya Tuhan sendiri yang memberkati waktu yang singkat 我 ini. 们如此祷告，是奉靠耶稣基督名祈求， Demikianlah kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹，今天我要分享的题目就是胜过世界的信心。 Nah saudara sekalian, tema yang akan saya bagikan hari ini adalah iman yang mengalahkan dunia. 在过去不久的时候，我遇见我以前很久没有遇见的朋友。 Tidak berapa lama yang lalu saya baru saja berjumpa dengan seorang teman yang sudah lama sekali tidak 以 pernah 前我还 bertemu. 没有信耶稣的时候，他已经很热心在教会。 Dulu sebelum saya percaya kepada Tuhan, orang ini sangat giat sekali ke gereja. 几十年我们没有见面， Puluhan tahun kita tidak pernah bertemu. 差不多不认识了。 Hampir tidak saling mengenal lagi. 当我遇见他的时候，我第一次问的就是，因为我现在做了基督徒，我就第一次问他：你现在怎么样？ Nah karena saya sudah menjadi orang percaya, orang Kristen, hal yang pertama yang saya tanyakan ketika saya berjumpa dengan dia adalah bagaimana keadaanmu sekarang? 你现在去哪一个教会？ Sekarang kemanakah engkau pergi beribadah? 他一直看我， Ia memandang saya, 他也不敢回答， dia juga tidak berani menjawab. 他就静下来。 Dia hanya diam saja, 但是他说 tapi kemudian ia berkata, 我没有去教会了。 saya sudah tidak pergi ke gereja lagi. 我一听到他这样讲的时候，我就知道了。 Begitu saya mendengar perkataan itu, saya sudah tahulah. 今天世界的败坏， Dunia kerusakan dalam dunia sekarang ini 不断的拉一些信耶稣的人拉进到灭亡的地方。 terus-menerus menarik orang-orang yang percaya itu jatuh ke dalam tempat yang 因为 rusak itu. 世界，因为世界 Karena dunia ini 就要把人拉到灭亡的地方。 ingin membawa manusia itu jatuh ke dalam kebinasaan. 所以我今天定的题目不是就是这样定的。 Karena itu tema yang saya tetapkan ini bukan sembarang ditetapkan. 当我读圣经的时候， Ketika saya membaca firman Tuhan, 我定了这个胜过世界的信心， saya menetapkan tema ini yaitu iman yang mengalahkan dunia. 所以我就找字典，我想要知道更深，到底世界是怎么样来解释。 Karena itu kemudian saya membuka kamus, saya ingin mengetahui lebih dalam apakah yang dimaksud dengan kata dunia ini. 我得到最基本的解释是有3个。 Saya mendapat beberapa, paling sedikit ada 3 penjelasan tentang kata dunia. 第一，世界就是地球上以一切所有的。 Yang pertama, dunia itu berarti bumi dengan segala yang terdapat di atasnya. 第二呢，
Yang kedua, 世界也就是地球上的所有的人类。 dunia itu juga berarti semua manusia yang ada di muka bumi. 第三， Yang ketiga, 世界就是属于物质性的，是不永恒的。 dunia itu adalah hal yang bersifat kebendaan, sesuatu yang tidak kekal. 有一首世界的诗歌， Ada satu lagu duniawi, 可能沈医生给我们唱短短的前面的一句话吧。 lagunya kira-kira seperti ini. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. 世界是什么？ Apakah dunia itu? 这一首诗歌说，世界是一场话剧， Dunia ini, lagu ini berkata dunia ini adalah satu panggung sandiwara. 里面都是很多假的， Ada banyak hal yang palsu di dalamnya. 里面都是很多没有盼望的东西， Di dalamnya ada banyak hal yang tidak berpengharapan. 里面是充满许多罪恶、充满引诱的， Di dalamnya ada banyak hal yang jahat, ada banyak hal yang begitu menggoda 把人带到灭亡的路。 untuk membawa orang jatuh ke jalan yang sesat. 就好像我以前很久没有见过的朋友， Sama seperti teman saya yang sudah lama sekali tidak pernah 我 bertemu 知 itu. 道以前他是走天堂的路， Saya tahu bahwa dulu ia itu berjalan menuju ke surga. 现在他已经走灭亡的路， Tetapi sekarang dia sudah berjalan menuju ke kebinasaan. 就是因为世界被世界拉到很深的地方。 Semua ini karena dunia itu sudah menarik dia begitu dalam, begitu 有 jauh. 很多的人被世界引入到贪污、 Ada banyak orang yang ditarik oleh dunia ini masuk ke dalam korupsi, 犯奸淫、 perzinahan, 毒品、 narkoba, 爱慕虚荣等等。 menyukai kemewahan dan lain-lainnya. 做这样的不是单单没有信主，包括基督徒在内。 Orang-orang yang seperti itu bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tetapi termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen. 为什么这些人会被世界引入到罪恶呢？ Nah, mengapa orang-orang itu bisa ditarik oleh dunia masuk ke dalam dosa itu, kejahatan itu? 因为他们没有办法胜过世界。 Karena mereka tidak berdaya untuk menang atas dunia ini. 其实 Sebenarnya, 真的不能够胜过世界吗？ apakah benar-benar kita tidak dapat menang atas dunia ini? 所以我要跟大家来看一处的经文。 Karena itu saya mengajak saudara untuk sama-sama membaca dari firman Tuhan. 我们打开约翰一书第5章。 Kita akan membuka kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal yang kelima. 约翰一书 1 Yohanes pasal yang kelima, maaf. surat ya。 Surat Yohanes pasal yang kelima. 我们要先用中文的，我们要念第1节到第5节。 Yang berbahasa Mandarin akan terlebih dahulu membacakan ayat yang pertama sampai kelima. 中文的跟我一起来念。 Silakan yang berbahasa Mandarin bersama-sama dengan saya Suwanto untuk membacakannya. 约翰一书5章第1节，1、2念。凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之人的，也必爱从神生的。第2节，我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。第4节，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？ 1 Yohanes 5 ayat yang pertama. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat yang ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat yang kelima, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
我们读经到此为止。 Pembacaan kita sampai di sini. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 在这里第4节告诉我们， di sini ayat 4 memberitahu kepada kita, 我们要用信心才能够胜过世界， kita harus dengan iman baru dapat mengalahkan dunia, 不是用一些的武器， bukan dengan cara yang lain, 不跟人生家大。 bukan dengan senjata. 所以第1节告诉我们， Karena itu ayat yang pertama memberitahu kita. 我们看一下呀，第1节， Mari kita bersama-sama melihat dulu ayat yang pertama. 在这里告诉我们说，相信耶稣是基督， Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, 相信 orang, 耶稣是基督的人， orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, 这样的人才能够胜过世界。 orang yang seperti inilah baru dapat mengalahkan 这么 dunia. 容易吗？ Apakah begitu mudah? 这里有他的意思， Maksudnya di sini adalah 你要信耶稣是怎么样的耶稣？ engkau harus mengerti Yesus itu seperti apa. 因为今天有人说耶稣本来是人， Karena sekarang ini ada orang yang menganggap mengerti Yesus itu sebagai seorang manusia. 跟我们一样， Sama saja dengan kita 不 manusia. 错的。 Memang tidak salah 耶稣本来是100%是人， bahwa Yesus itu adalah 100% manusia. 但是不要忘记， Tetapi jangan lupa, 主耶稣是道成肉身的神， tetapi Tuhan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi daging. 并且他已经死在十字架上。 Bahkan ia mati di atas kayu salib. 在这里告诉我们基督，基督的意思是什么？ Di sini dikatakan Kristus. Apakah artinya Kristus itu? 基督是一个受膏者， Kristus itu adalah yang diurapi. 是照神的旨意来受膏的， Orang yang berdasarkan kehendak Allah diurapi. 所以他能够做世人救主的耶稣， Sehingga ia bisa menjadi Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat manusia. 不是像很多人所说的主耶稣都是跟你跟我一样样。 Bukan seperti apa yang kebanyakan orang katakan bahwa Tuhan Yesus itu 亲爱的 sama 弟 dengan 兄姐 kita 妹，这 manusia. 样的信心 Saudara sekalian, iman yang seperti inilah 都是从神所得到，从神的生命而得到的。 baru iman yang seperti inilah iman从 yang 神的 bisa 生命。 berasal dari kehidupan Allah sendiri. 因为今天也有耶和华见证， Karena saat ini juga ada saksi Yehova. 他们不信耶稣是神的儿子， Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. 他们说耶稣是被造的， Mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah diciptakan。 Allah yang diciptakan, orang yang diciptakan. 这是很大的错误， Ini adalah satu kesalahan yang besar. 因为主耶稣是三位一体的神， Karena Yesus itu adalah Allah Tritunggal. 他是长子而来的。 Ia adalah anak tunggal Allah. 第二，我们看 Yang kedua kita melihat, 胜过世界的是谁呢？ siapakah orang yang dapat mengalahkan dunia? 不是那信耶稣是神的儿子的吗？ Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 亲爱的弟兄姐妹，在这一节的经文是一个反问， Saudara, ayat ini merupakan satu pertanyaan. 反问就 Satu 是 retoris, pertanyaan satu retorik retorik. 呀。这个反问呢，好像要提醒当时的信徒， Pertanyaan retoris ini seolah-olah ingin mengingatkan, menegur orang-orang Kristen pada saat itu. 要提防那一些不信耶稣是神儿子的异端。 Supaya mereka berhati-hati kepada sebagian orang yang pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mereka adalah bidat. 呀，到底谁是胜过世界的呢？ Sebenarnya siapakah yang dapat mengalahkan dunia? 在这里很清楚告诉我们，这有相信主耶稣是神儿子的人。 Di sini sangat jelas sekali dikatakan bahwa hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah baru bisa mengalahkan dunia. 只有相信主耶稣是道成肉身的人。 Hanya orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. 为什么？ Mengapa? 因为主耶稣已经胜过了世界和世界一切所有的。 Karena Yesus itu sudah mengalahkan dunia dengan segala isinya. 我们可以看到主耶稣的死， Kita bisa melihat kematian Tuhan Yesus. 我们可以看到主耶稣的复活。 Kita juga bisa melihat kebangkitan Tuhan Yesus. 有吗？一个宗教的领袖有这样像耶稣吗？死了以后有复活？ Apakah ada seorang pemimpin agama di dunia ini yang sama seperti Yesus, yang bangkit setelah mati? 这里都告诉我们说，得
这都是见证他已经胜过世界的。 Semua ini sudah membuktikan kepada kita bahwa Allah itu sudah, Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan dunia. 所以约翰在这里告诉我们，相信他的人，相信耶稣的人， Karena itu kitab Injil, surat Yohanes ini mengatakan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Yesus, 就是相信他是神儿子的人， orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, 我们才能够有力量来胜过世界。 barulah kita mempunyai kekuatan untuk mengalahkan dunia. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih, 除了信主耶稣， kecuali selain percaya kepada Tuhan Yesus, 并且能够使我们胜过世界以外， bahkan yang dapat menolong kita mengalahkan dunia ini, 还有什么其他的方法，或者还有什么的知识能够使我们胜过世界呢？ apakah masih ada cara lain, masih ada pengetahuan lain yang bisa membawa kita untuk menang atas dunia ini? 今天世界一切的宗教， Sekarang ini, hari ini, seluruh agama di dunia, 今天世界一切的理学， semua filosofi yang ada di dalam dunia ini 只能叫我们被世界所胜， hanya dapat membuat kita dimenangkan oleh dunia ini. 不是呀，不是我们能够胜过世界。 Bukannya supaya kita bisa menang atas dunia. 再一次呀， Sekali lagi saya katakan, 今天有许多的宗教理学，真能够叫我们被这个世界而胜过。 berbagai ajaran agama dan filosofi di dunia saat ini hanya membuat kita dikuasai oleh dunia. 却不能叫我们胜过世界， Tetapi tidak bisa membuat kita menang atas dunia ini. 因为他们所信的都是这些东西。 Karena apa yang mereka percaya itu adalah hal-hal tersebut. 因为刚才我们很清楚，从约翰一书第5章那边看到，胜过世界是要用我们对耶稣的信心。 Seperti yang sudah sangat jelas sekali kita lihat tadi di surat 1 Yohanes bahwa yang bisa mengalahkan dunia itu adalah iman kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian terkasih. 今天还有不少人，不少称为基督徒的人，不能胜过世界。 Hari ini masih banyak orang yang orang Kristen yang tidak dapat menang atas dunia. 因为他们对主耶稣的认识不够深， Karena pengenalan mereka akan Tuhan Yesus itu tidak cukup dalam. 他们对福音也是盲目。 Mereka buta terhadap Injil. 在《使徒行传》第4章12节告诉我们， Di dalam kitab Para Rasul 4 ayat yang ke-12 memberitahu kita, 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有四下别的名，我们可以靠着得救。 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 在这里，我们看到约翰一书第5章第4节， Di sini kita melihat surat 1 Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-4. 因为凡从神生的，就胜过世界。 Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 意思说， Artinya adalah 使我们能够胜了这个世界呢，就是我们的信心。 yang dapat membuat kita menang atas dunia ini adalah iman kita. 这个信心是从神而生的， Iman ini berasal lahir dari Allah. 意思说，我们做上帝的儿女， Artinya ketika kita menjadi anak-anak Allah, 我们不单单说我信耶稣，我接受耶稣， kita tidak saja berkata bahwa kita percaya kepada Yesus, 我们不单单说我接受他， saya menerima Dia, 但是还要有重生。 tapi masih kita harus dilahirkan kembali. 我们说我们是上帝的儿女， Kita bilang kita ini adalah anak Allah. 我们不单单要相信， Kita bukan saja hanya percaya, 我们不单单接受， kita bukan saja menerima Dia, 但是我们要承认主耶稣是上帝的儿子， tetapi kita harus mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. 甚至我们需要有重生的生命。 Bahkan kita juga perlu hidup yang dilahirkan kembali. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara sekalian yang terkasih. 我们看约翰福音第3章第5节， Kita melihat Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. 主耶稣说：“耶稣我实实在在的告诉你，人若不是
从水和森林生的，就不能进神的国。第6，从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵。第7节，我说你们必须重生，你不要以为稀奇。 Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. 所以主耶稣说：“你不要稀奇。” Karena itu Yesus berkata, jangan heran. 这些经文是从哪里来的呢？ Dari manakah firman Tuhan ini berasal? 这些经文内容讲到有一个犹太人的官， Nah, isi dari kisah ini adalah mengenai seorang pemimpin pejabat Yahudi. 他的名字叫尼哥底母。 Namanya adalah Nikodemus. 这个尼哥底母，他夜间来找耶稣。 Nikodemus ini mencari Yesus pada waktu malam hari. 哎，为什么他要夜间来？ Nah, mengapa ia mau mendatangnya malam hari? 因为晚上没有人看见。 Karena kalau malam hari tidak ada orang yang lihat. 他是犹太人的大官呢。 Dia seorang pemimpin Yahudi. 如果被他下面的人看见他来找耶稣，他的脸要放在哪里？ Kalau ada orang-orang yang di bawah dia melihat ia mencari Yesus, wah, ia tidak punya muka lagi. 他夜间来找耶稣要干嘛？ Mau apakah ia mencari Yesus malam-malam? 他问耶稣关于永生之道。 Ia bertanya tentang hidup yang kekal, jalan menuju hidup yang kekal kepada Tuhan Yesus. 因为他还没有重生， Karena ia belum dilahirkan kembali. 可能他信了耶稣， Mungkin ia sudah percaya kepada Yesus. 他才能够来找耶稣。 Baru ia bisa mencari Yesus. 可能他也接受了耶稣， Mungkin ia juga sudah menerima Yesus. 但是他还没有重生。 Tetapi ia belum dilahirkan 所 kembali. 以主耶稣对他说：“你要重生， Karena itu Yesus berkata kepada dia, engkau harus dilahirkan 你 kembali. 重生才能够进到天国。 Ketika engkau dilahirkan kembali, barulah engkau bisa masuk ke 你 dalam 要 kerajaan 重 Allah. 生才能够胜过这个世界。” Engkau harus dilahirkan kembali, barulah engkau bisa mengalahkan dunia ini. 亲爱的弟兄姐妹，有很多的人上了教堂几十年， Saudara sekalian, ada banyak orang yang sekian kali banyaknya beribadah ke gereja. 有时候啊，他们的信仰啊还是模模糊糊的。 Seringkali iman mereka itu masih sembarangan. 你问他信吗？他是说信。 Ketika engkau bertanya kepada dia, apakah engkau percaya? Dia 但是 berjawab 你再 percaya. 更深的问他，他不能够回答。 Tetapi ketika engkau bertanya sedikit lebih dalam, ia tidak bisa lagi 这就 menjawab. 是还没有真正被圣灵重生， Nah, orang ini adalah orang yang belum sungguh-sungguh dilahirkan kembali oleh 就 Roh. 好像这一个大官尼哥底母。 Ini halnya sama seperti dengan Nikodemus. 难怪耶稣告诉他：“你不要稀奇。” Tidak heran jika Yesus berkata, janganlah engkau heran. 因为他还没有胜过世界。 Karena ia belum menang atas dunia. 耶稣说：“你要胜过世界， Yesus berkata, engkau harus mengalahkan dunia. 条件就是要先重生。” Syaratnya adalah engkau harus dilahirkan kembali. 保罗也对哥林多的信徒这样说，在哥林多后书第5章第17节。 Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, Paulus juga berkata demikian kepada orang-orang yang baru saja percaya. 若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。这就是重生的意思。 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah artinya dilahirkan kembali. 这里不是已经很清楚的告诉我们吗？ Bukankah di sini sangat jelas sekali memberitahu kita? 一个新造的人， Orang yang satu ciptaan baru 就是从里面已经得到重生的人。 adalah orang yang dari dalam hatinya memperoleh kelahiran baru. 一个真正相信耶稣的人， Seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, 他一定要有重生的经历， ia pasti memiliki pengalaman dilahirkan kembali. 他要向神悔改认罪， Ia harus mengaku dosa, bertobat kepada Tuhan. 这有接受耶稣唯一的救主， Menerima bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. 这要承认耶稣是道成
造成肉身神的儿子， harus mengaku bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia. 天上地下除了他，没有名字可以从他得救的。 Tidak ada satu nama pun di bawah langit ini, di atas langit ini yang bisa memberikan 所 keselamatan. 以有一个人有这样的生命， Karena itu jika orang yang memiliki kehidupan seperti itu, 接受唯一的救主， menerima satu-satunya juru selamat, 这样的生命才能够胜过世界。 kehidupan yang seperti inilah yang baru dapat mengalahkan dunia. 第二，我们看要怎么样能够建造胜过世界的信心呢？ Nah, poin yang kedua, bagaimanakah membangun iman yang dapat mengalahkan dunia? 第一，我们看我们若爱神，不是说我们爱神， Yang pertama dikatakan jika kita mengasihi Allah. Bila kita mengasihi Allah, bukan dikatakan kita mengasihi Allah. 它有加上一个若字， Ditambahkan satu kata apabila. 因为在这里有人说我爱神， Karena di sini dikatakan ada orang yang mengatakan 甚 saya 至有很 mengasihi 多 Tuhan. 很多的人说我爱神，我爱神。 Malah sebenarnya ada banyak orang yang mengatakan saya mengasihi Tuhan. 但是在这里，圣经要提醒我们，如果我们爱神， Tetapi di sini Alkitab mau memberitahu kita, mengingatkan kita apabila kita mengasihi Allah. 只有爱神才能够爱神的儿女。 Apabila kita mengasihi Allah, baru kita bisa mengasihi anak-anak Allah. 如果我们不爱能够看见的神的儿女， Jika kita tidak mengasihi anak-anak Allah yang bisa kelihatan ini, 我们怎么样能够爱那看不见的神呢？ nah bagaimanakah kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan itu? 亲爱的弟兄姐妹，爱主里面的肢体，爱主里面的弟兄姐妹， Saudara sekalian, saudara-saudara kita yang kelihatan ini, 不是单单说说而已， bukan hanya dikatakan saja, 但是要有彼此照顾， tetapi harus saling memperhatikan, 要有彼此劝勉， harus saling menasihati, 不是单单去攻击他， bukan saja hanya saling menyerang, 不是单单常常来批评他， bukan hanya selalu mengeritik dia, 不是单单常常来论断他， bukan saja selalu melulu menghakimi dia, 不是单单常常伤害别人的心， bukan saja melulu melukai hati orang lain, 乃是要有谦卑的了解对方。 tetapi harus dengan rendah hati mencoba memahami pihak yang lain itu. 这就是我们如果爱神， Inilah yang dimaksud dengan apabila kita mengasihi Allah. 我们才能够建造胜过世界的信心。 Barulah kita memiliki iman yang mampu mengalahkan dunia. 第二，我们看怎么样能够建造， Hal yang kedua, mari kita melihat bagaimanakah kita bisa membangun. 我们要遵守他的诫命。 Kita harus menuruti perintah Tuhan. 约翰一书第5章第3节， 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 我们遵守神的诫命，就是爱他了。 Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. 因为神的诫命是因为神，并且他的诫命不是难守的。 Sebenarnya perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. 信心的成长的过程是要通过我们要遵守神的诫命。 Nah, proses supaya iman kita itu bertumbuh memang harus melewati satu proses. 呀，就是要遵守这个 yaitu dengan mentaati firman-Nya. 就是要读经了。 Yaitu harus membaca firman Tuhan. 我们感谢神，我们的教会每一天都鼓励我们来推动我们要读圣经。 Kita bersyukur gereja kita ini selalu mendukung setiap hari setiap jemaat untuk membaca firman Tuhan. 读了以后，不是就这样好了。 Setelah dibaca bukan saja lewat begitu 读了 saja. 以后，我们还要去思想， Setelah baca kita harus merenungkannya. 我们还是要去消化，好像我们吃饭一样。 Kita masih harus mencernanya sama seperti ketika kita makan. 我们要把神的道醒出来。 Kita harus melakukan apa yang sudah kita baca itu. 今天我们看到有许多人不能够胜过世界， Hari ini kita melihat ada banyak orang yang tidak bisa mengalahkan 因 dunia. 为他们说神的道很难去行啊。 Karena mereka katakan bahwa jalan Tuhan itu sulit dilakukan.
为什么？ Mengapa? 因为他还是很贪爱世界， Karena mereka masih sangat mengasihi dunia ini. 还是很爱世界一切的东西。 Karena mereka masih sangat mengasihi dunia dengan segala isinya 其 ini. 实不是神的道是难行的，不是， Sebenarnya bukan firman Tuhan yang sulit untuk 乃 dilakukan. 是他个人不愿意去行。 Tetapi orang itu sendiri yang tidak bersedia untuk melakukannya. 亲爱的弟兄姐妹，盼望在我们当中没有这样的人。 Saudara sekalian, harap di antara kita tidak ada orang yang seperti ini. 如果有，我们就要快快的来悔改。 Jika ada, kita harus cepat-cepat bertobat. 第三，我们看怎么样来建造胜过世界的信心。 Nah, hal yang ketiga, mari kita melihat bagaimanakah kita bisa membangun iman yang mengalahkan dunia itu. 刚才我们说信心能够培养， Kita katakan tadi bahwa iman itu bisa dipupuk. 因为它的过程就是需要继续的培养。 Karena di dalam prosesnya itu memang terus-menerus harus dipupuk. 继续的培养的意思就不可以停顿的。 Arti terus-menerus harus dipupuk itu adalah tidak boleh berhenti. 我在这里要用一个比喻，就是刀。 Saya ingin memberikan satu perumpamaan yaitu pisau. 继续的培养的信心就好像一把刀，所以这个刀要常常去磨。 Iman yang terus-menerus dipupuk itu sama seperti sebilah pisau yang harus terus-menerus diasah. 我们这些家庭主妇，我们常常都要磨刀。 Nah, di dalam rumah tangga kita seringkali menggunakan batu asah. 我们磨刀，好让这个刀呢能够很利。 Kita mengasah pisau ini sampai ia cukup tajam. 亲爱的姐妹们，你去巴萨买肉买菜的时候，你有没有注意到那些卖肉的人啊？ Nah, saudari-saudari sekalian, ketika Anda pergi ke pasar, pergi ke tukang daging, pernahkah melihat apa yang mereka lakukan? 他切了一下，又在磨， Setelah dia memotong satu daging, ia asah lagi. 他继续的磨。 Ia terus mengasah. 为什么他要这样做呢？ Mengapa ia harus lakukan itu? 切一块又磨一下，切一块又磨一下，不是很难吗？ Baru potong satu kali, asah lagi. Potong lagi, asah lagi. Bukannya sangat sulit sekali. 它的功用就是要让它的刀能切得很利的切。 Fungsinya adalah supaya pisau ini begitu amat sangat tajam. 如果那个刀呢没有去磨， Kalau pisau itu tidak diasah, 哇，那一把刀啊就钝了。 pisau itu akan jadi tumpul. 所以，亲爱的弟兄姐妹，培养信心的方法就是要借着常常亲近神。 Karena itu, cara untuk memupuk iman itu adalah harus selalu mendekat menghampiri kepada Tuhan. 就是要爱神， Harus mengasihi Tuhan. 要爱神所爱的， Mengasihi semua yang dikasihi Tuhan. 就好像刚才所说的，每天要过着读经祷告的生活。 Seperti yang tadi sudah dikatakan, setiap hari kita harus melewati kehidupan yang membaca firman Tuhan. 接着我们活在社会的生活， Melalui kehidupan kita di dalam 你 masyarakat, 知道了，刚才我说的有许多的引诱， kita tahu bahwa ada banyak godaan di dalam 有 dunia 许 ini. 多的试探， Ada banyak cobaan, 有许多的挑战。 ada banyak tantangan. 有很多人以前我们听说他很爱主，他很侍奉主，但是久了以后被世界引诱试探了，不再爱主，没有来教会了。 Kita sudah banyak mendengar ada banyak orang yang dulunya sangat begitu bersemangat sekali, aktif sekali melayani Tuhan, pergi ke gereja. Tapi setelah beberapa saat, ia malah meninggalkan gereja, masuk ke dalam pencobaan dunia ini. 今天疫情差不多要结束了， Saat ini pandemi sudah hampir berakhir. 也有许多的人还没有来到教会。 Juga masih ada sekian banyak orang yang tidak mau hadir ke gereja. 当然，这一些人我也不能够把他们放在跟那一些贪爱世界的人。 Tentu saja saya tidak bisa memasukkan orang-orang seperti ini ke dalam mereka yang tergoda oleh dunia. 但是我们有引诱吗？ Tetapi apakah kita punya godaan itu? 我们有试探吗？ Apakah kita miliki cobaan itu? 有啊。 Tentu saja ada. 为什么？ Mengapa? 因为如果在家里 Karena kalau di rumah, 通过网络， melalui YouTube, 我们会省了很多，省了时间，省了钱财， kita menghemat waktu, menghemat uang. 这不是也是一个试探吗？ Bukankah ini juga satu cobaan? 为什么我们已经能够来，为什么不来？
Mengapa kita jika bisa datang itu tidak mau datang? 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian, 我们要胜过这一些世界的挑战。 kita harus mengalahkan seluruh tantangan dalam dunia ini. 亲爱的弟兄姐妹，当我们能够胜过世界一切的挑战， Ketika kita bisa mengalahkan tantangan di dalam dunia ini, 我们才能够说我们是一个爱主的人。 barulah kita bisa katakan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Allah. 我们能够对主耶稣的信心能胜过这一些东西吗？ Bukankah dengan iman kepada Yesus seperti ini baru kita bisa mengalahkan segalanya? 请问我们能够吗？胜过这一些的引诱啊、试探啊、挑战啊？ Permisi tanya, apakah kita sanggup menang atas segala cobaan, godaan ini? 原来圣经说我们能够诶， Padahal Alkitab itu berkata, kita sanggup. 我们能够胜过这一些挑战，能够胜过这一些的世界。 Kita dapat mengalahkan semua tantangan cobaan ini. Kita dapat mengalahkan dunia ini. 如果我们不愿意， Jika kita tidak bersedia, 我们不愿意接受神的教导， jika kita tidak bersedia menerima pengajaran 我们 Tuhan, 不愿意遵守他的诫命， kita tidak bersedia menuruti perintahnya, 我们不要照着神的旨意而行， kita tidak mau menuruti perintah Tuhan, 那我们就不能胜过这个挑战，不能胜过这个世界了。 maka kita tentu saja tidak bisa mengalahkan tantangan dalam dunia ini, tidak bisa menang atas dunia ini. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang 让 terkasih, 我们警醒过来， marilah kita bangkit. 让我们真正的能够从神的话，我们得到光照， Supaya kita benar-benar mendapat penerangan dari firman Tuhan ini. 我们要胜过这一些世界的引诱。 Kita harus mengalahkan seluruh godaan dalam 因 dunia 为今 ini. 天的世界太败坏了， Karena dunia yang sekarang ini begitu korup. 我们要胜过这一些的试探， Kita harus menang mengalahkan seluruh cobaan ini. 因为我们有资格来胜过， Karena kita memiliki satu prinsip untuk mengalahkannya. 因为我们是相信耶稣基督的基督徒， Karena kita adalah orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 因为我们相信耶稣基督是神的儿子， Karena kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 并且我们相信他是道成肉身的，不是被造的。 Bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ia bukan diciptakan. 你我也是已经重生了基督徒， Engkau dan saya juga adalah orang yang dilahirkan kembali. 并且我们知道，只有遵行在主的话里， Dan kita juga tahu bahwa hanya dengan menjalankan firman Tuhan, tinggal di dalam firman Tuhan, 我们爱神，我们爱弟兄姐妹， mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. 并且我们不断的来培养我们的信心， Dan ketika kita terus-menerus memupuk iman kita, 我们不断的来保守我们的信心， kita terus-menerus menjaga iman kita. 就好像一把刀不断的来去磨， Seperti sebilah pisau yang terus-menerus diasah. 这样 Dengan cara inilah 我们就能够胜过世界了。 kita bisa mengalahkan dunia. 所以我们要求主帮助我们。 Karena itu kita mohon supaya Tuhan menolong kita. 我们今天还是活在这个邪恶的世界， Hari ini kita masih hidup di dalam dunia yang jahat ini. 让我们要把我们的信心粘在耶稣基督里面。 Mari kita tetapkan iman kita ada di dalam Tuhan Yesus. 我们要从神那儿得到力量， Dari Tuhan itulah kita memperoleh kekuatan. 我们才能够来抵挡这个世界，来胜过这个世界，来胜过这一些的挑战引诱。 Barulah kita dapat melawan, kita dapat menang atas dunia ini, menang atas segala godaan di dalam dunia ini. 只要我们愿意不愿意， Hanya apakah kita bersedia? 如果我们愿意， Jika kita bersedia, 肯定圣经已经告诉我们能够， sudah pasti Alkitab memberitahu kita, kita sanggup. 除非我们不愿意， Kecuali kita tidak bersedia. 那就另外一回事了。 Nah, itu adalah satu hal yang berbeda. 求主帮助怜悯我们吧。 Kiranya Tuhan menolong berbelas kasihan kepada kita. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要感谢赞美你的恩典， Bapa di surga, kami mau mengucap syukur berterima kasih kepada anugerah Tuhan. 你的话 Firman-Mu 造就了我们， sudah membangun kami. 并且你的话不断的提醒我们， Bahkan firman-Mu tidak henti-hentinya mengingatkan kami. 让我们能够胜过世界，就是因为我们有了对你的信心。 Hanya karena kami sudah memiliki iman kepada Engkau, maka kami bisa mengalahkan dunia ini. 主啊，我们不晓得我们今天相信你的人是不是真正的相信你是唯一的救主。
Tuhan, kami mau supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan hari ini adalah orang-orang yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Kristus. 让我们要真正的知道，我们所信的耶稣是神的儿子，是道成肉身的。 Supaya kami ingat bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu adalah anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada firman itu telah menjadi manusia. 因为你还把我们留在这个世界， Karena Engkau masih meletakkan kami di dalam 你 dunia 还没有 ini. 把我们接回天家， Engkau belum membawa kami pulang ke surga. 所以我们要面对许许多多的试探， Karena itu kami masih harus menghadapi berbagai macam 我们要面对 pencobaan. 许多的难处。 Kami masih harus menghadapi berbagai kesulitan. 主啊，我们求你怜悯帮助我们吧。 Kami mohon supaya Tuhan berbelas kasihan dan menolong kami. 主啊，求你牵我们每个人的手， Tuhan genggamlah tangan setiap dari kami. 好让我们走的时候我们不跌倒， Supaya ketika kami berjalan kami tidak 我 terjatuh. 们能够走到目的地。 Kami bisa mencapai titik akhir tujuan kami. 求主自己施恩帮助， Mohon kiranya Tuhan menganugerahkan dan menolong. 盼望今天你的话语能够成为每一个人的祝福。 Kiranya firman-Mu hari ini bisa menjadi berkat bagi setiap 我 orang. 们就这样的向主祷告，感谢，奉靠耶稣基督的名祈求的， Demikianlah doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 上帝赐福大家。 Tuhan memberkati kita sekalian. 谢谢蔡传道今天上午跟我们分享神的话语，但愿上帝大大的祝福您。弟兄姐妹，我们要用一首歌来回应神的话，我们要献上感谢。他的话语已经自备了我们，希望我们可以活得越来越像主。我们要向神感恩，因为他的话也可以引导我们。我们要说一声感谢。为阳光，为空气来献上感谢，感谢造物主清净的预备。我知道你看顾每个明天，引导我每一个脚步。
感谢天父，感谢天父，感谢我的天父，风雨中有你，我心平静安稳。感谢天父，感谢全能的天父，感谢发自心深处。阿们。我们感谢我们的天父，感谢全能的天父，他的恩典够我们用。阿们。弟兄姐妹，我们今天上午的团契到此为止，我们下个周四见。上帝赐福你们，拜拜，再见。